Macam mana cara nak cepat ke dapat ke jodoh? Pertama kena cari jodoh ni dah. Biar ambil pahala sunat, cari jodoh. Di samping berdoa lah kepada Tuhan, minta ya Allah ya Tuhanku, rezeki ke kepada hamba suami ataupun isteri yang soleh-solehah. Minta tu. Oh ada agama lah. Hak penting orang tu soleh-solehah. Orang tino cari hak taat. Tutup aurat, jaga agama, boleh jadi ibu rumah. Orang jatuh pula hak saya kita, hak tanggungjawab, hak tak pukul kita, penyayang, penyabar. Lagu tu. Suka korban diri. Minta doa dengan Allah Ta'ala. Allahumma inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Baca 19 kali ketika sujud akhir. Ni doa Nabi Musa. Ketika dia pergi ke Nabi Allah Syuaib di Madian, dia tak nikah lagi masa tu. Maka dia baca doa ni, maka Nabi Syuaib memperisterikan dengan anak perempuan dia Safura, nikahlah dengan Nabi Allah Musa. Batal qada wuduk jika tersentuh dengan kanak-kanak bawah 5 tahun, tidak batal. Sebab standardnya budak umur 5 tahun ni tak ada orang naik nafsu dengan dia. Comel setara mana budak orang akan nampak kiuknya lah. Comel gitu. Tak ada lagi perasaan nak setubuh kalau orang duk mikir lagu tu berat. Orang kakak ni makan pi apa lagu mana. Dia tengok tubuh ni. Tubuh setara ni orang tak ada fikir bak nafsu lagi. Sekali pun budak comel setara mana setara ni. Tak tahu. Dia tinggi ni. Tinggi ni. Misalnya setara ni baru orang naik nafsu. Misalnya tubuh setara ni. Maka tu sekalipun dia tidak balik, tak boleh sentuh, batal semaya. Kalau setahun ni orang tak naik nafsu lagi, maka sentuh tak batal semaya. 5 tahun ni tak batal semaya lagi. Kenapa dalam Al-Quran Allah sebut kami? Bapa Nabi Allah Ta'ala sebut kami? Inna nahnu nazalna zikra, kami. Dalam bahasa Arab, kami ni pertama menunjukkan ramai. Kedua, nak menunjuk muazzimu nafsah. Nak membesarkan diri. Tuhan kalau dia nak kecek bak diri dia tak kata ana. Dia kecek kami. Nak kata dia tu supaya ramai dah. Supaya kita. Nak kata kita ni debel banyak pengaruh. Kita tak rayak. Ambon nak. Tak rayak. Depok kita nak. Pok kita. Nak kata dia tu ada pengaruh besarnya. Dia kecek puak kita. Bukan kecek atas nama seorang. Kecek atas nama ramai. Maka Tuhan ini seorang dia pun tak boleh nak terlawan dah. Maka dia kata kami yang menurunkan Al-Quran. Kami tak gunakan saya. Nak kata kehebatan diri dia. Apakah kelebihan azimat Nabi Sulaiman? Terima kasih. Azimat Nabi Sulaiman. Khatam Sulaiman 2 kali. Khatam Sulaiman tu dia ada dalam 4, 3 dalam 7 kau berapa dia ada lambai dia. Ni tak tahu hamba bab kelebihan Khatam Sulaiman ni. Cuma disebutlah di dalam kitab-kitab dalam bab azimat. Siapa dia kau yang mereka kau betul kau dak tu hak Nabi Sulaiman kau? Wallahu alam, tak boleh nak komen. Dia ada maksud tertentu. Lambai gini, lambai 2 gini, lambai bitel, lambai ho gini. Dia ada maksud dia. Dan cara baca dia ada. Dia ada cara baca baru baca dia. Hak ni mewakili gapo dia, hak ni mewakili gapo dia ada cara dia. Hak tu kena mengaji panjang lebar lah. Hamba tak tahu tu. Boleh qada semaya ketika azan belum habis, hukum dia makruh kalau semaya dah sebab tak dapat fadilat jawab azan. Sepatutnya dia tunggu dulu jawab azan berhabis boleh pahala sunat jawab azan baru semaya. Tapi misalnya dia lorak kau gapo dia, maka dia semaya. Tak ada masalah apa, tak syarat habis. Cuma tak dapat kelebihan lah jawab azan tu saja. Adakah kita guru kena cari guru yang bersanak? Sebab saya ada belajar agama dengan ustaz yang India masuk Islam. Mertua saya tak bagi. Gini, bukan masalah India masuk Islam ke siapa dia masuk Islam. Hak penting ilmu dan fahamnya dia tu kena betul. Kita bimbang orang hak tak ada sanak ni takut fahamnya dia melencong daripada fahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Tiba-tiba kita pergi belajar dengan dia, maka jadi sesat. Bukan kata gitu saja. Sebab cara nak jaga ilmu kena sanak. Lagu tu saja.
Sedikit pencerahan mengenai kunut nazilah. Hak maksud dan goncengkan pendirian mereka. Gapo dia maksud goncengkan pendirian? Wazal zil aqdamahum dalam kunut nazilah nah. Yakni kita doa kepada orang kafir ataupun orang nak menjahannam ke Islam, doa supaya pendirian jadi ketat. Kehidupan dia semakin takut. Dia sendiri jadi rasa gementar. Dengan pendirian dia, dengan pendapat dia, dengan tindakan dia, jadi dia takut, gementar hati dia. Hantarkan kepada mereka anjing-anjingmu. Kita doa supaya Allah Ta'ala hatta tentera dia kiasai anjing ni benda yang kita boleh arah dan daya kekoh sudah selalu. Ikutlah Tuhan atas gapo-gapo supaya anjing lah yang kekoh. Dan anjing ni binatang taat. Tak ada jarang binatang antara benda setia ada anjing. Maka kalau kita atas anjing ni padailah lawan dengan orang kafir, orang nak menjahannam ke Islam, atas anjing. Cakap saya hantar ke ayah-ayahmu, ayah tak takutlah su ayah. Ataupun kambing-kambingmu tak boleh lah. Maka sesuai dengan peristiwa keadaan lagu tu, kalban min kilabik, anjing-anjingmu sesuai ketika perang nah. Zakat pendapatan boleh kau bayar bulan-bulan ustaz, padahal tak cukup haul nisab. Dah demo nak bayar. Hamba royak dah dalam mazhab kita tak ada zakat pendapatan. Menurut mazhab lain kata zakat pendapatan. Tapi dah kalau nak bayar, biarlah tak suruh tanya bakhul. Mungkin mazhab kita. Mazhab Maliki kata lagu tu nah. Mazhab kita. Tapi kalau nak bayar, taklid mazhab Maliki baru boleh pahala. Kalau buat lagu tu dengan tak ada gapo dia rugilah. Bayar dengan keadaan kita tidak reda kau pitih boleh nyambil semacam. Biar ikhlaslah, paksa nak bui lah. Betul ni ya. Sekurang-kurangnya pitih kita tak bazir saja-saja. Ustaz, apa hukum sembahyang rakaat ketiga, rakaat keempat baca surah juga? Boleh ke tak? Ya sunatnya rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga tak sunat baca surah. Kalau baca surah tak dapat pahala, tak baca surah situ. Ya sunatnya baca rakaat kedua, rakaat pertama. Nak pergi baca di ruang ketiga, boleh ke tak? Tak sunat baca situ. Kalau baca tak dapat pahala, tak baca. Kecuali kalau kita masbuk. Masbuk ni kita rakaat ketiga, rakaat keempat tu imam tak baca surah, kita pun tak baca surah rakaat pertama, rakaat kedua. Kita bangun nak sambung rakaat ketiga, alih-alih dah muka rakaat pertama, rakaat kedua tak baca surah, kita sunat juga baca di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ganti rakaat pertama, rakaat kedua, muka kita ikut tu imam saat ni tak baca dah. Macam mana nak mudah menerima ilmu? Dan solat sunat apa yang perlu saya lakukan tiap hari mohon supaya saya mengambil SPM tahun ni? Boleh bagi tip ada? Banyak zikir, banyak selawat, banyak ingat Allah. Ngaji tu betul ke baiki ke niat kita. Misalnya tak ada niat baik, ambil SPM tahu tak ada niat baik kerana Allah Taala. Apa dia Tuhan pun tak suruh. Sekurang-kurangnya niat nak menggembira ke ibu bapa. Tak apa dah sikit gitulah. Biarlah nak niat kerana Allah bagaimana Tuhan suruh ngaji fardu ain, aku suruh ngaji lah pun jadi tak boleh. Yang nak niat kerana Tuhan pun malu rasa ko. Akhir sekali tak apalah menggembira ke ibu bapa pun tak apa dah lah gitu Apakah cara bertaubat setelah menzalimi orang lain? Pergi jumpa dengan orang tu. Kalau kita ada ambil bagian dia, serah semula bagian dia. Payah lagu tu. Ya. Awak nak payah dunia ke nak payah akhirat? Akhirat payah lagi. Dah lah masa payah tepat susah. Lah ni tak ada masalah. Pergi jumpa dengan dia, malu muka tu gak. Hang nak kata lagu mana akhirat berat lagi. Selesai ke kalau boleh. Selesai ke kalau tu baru betul-betul orang nak bertaubat. Betul ke tak demo nak itu? Kenapa? Berkaitan solat jamak takdim perlu kodok semaya asar kalau siapa di rumah. Waktu asar ada lagi tak payah dah. Mungkin kita semaya dah asar ketika jamak, maka siapa di rumah waktu asar tak payahlah. Apa? Sebab asar ni sekali saja dalam sehari. Dah kita semaya dah sah cukup syarat dah, apa nak semaya lagi dua kali apa asarnya? Cukup sekali saja. Boleh kau dok jawab salah daripada bukit Islam boleh. Sebut wa'alaikum saja. Jangan tambah assalam. Assalamualaikum misalnya kata, kita pun sebut wa'alaikum. Sekadar tu saja. Cerita Sayyidina Ali digelar karamallahu wajhah. Ada kata Sayyidina Ali dapat gelar karamallahu wajhah kerana dia tak pernah sujud kepada berhala.
Sebab dia masuk Islam usia 10 tahun. Sahabat lain umur tua belaka 35, umur 40. Jadi dah lah sempat alai-alai jahiliyah tu dah. Sayyidina Ali ni kecil lagi. Maka Allah Ta'ala mulia, karramallahu wajhah. Tuhan mulia ke muka dia dengan sebab dia tak sujud kepada berhala. Sayyidina Umar siap jual berhala. Bila-bila nak sukar dia kata hamba dulu masa jahil tak reti sungguh. Hamba jual berhala daripada buah tamar. Buat-buat buah tamar betul. Hamba nego-nego nampak tak laku lapar hamba pulah pala Tuhan. Pala tak ku perut makan cap puang. Oh sedapnya. Nampak pulah tangan pulah gapo. Patu hamba duk sembuh. Tolong sungguh katanya Sayyidina Umar. Apa hukum makan ni orang India masuk jiran saya orang India suka share makan ni. Boleh hukum dia. Nabi makan ni orang kafir ya. Orang Majusi ya. Orang Majusi ni suhu. Barang-barang dia biasa dia guna najis. Ibadat dia guna tarik lembu gapo dia gapo. Jadi Nabi orang Majusi tu wak mari dengan bekas dia Nabi tak tanya dia mau basuh ke tak. Makan ni tu lagi-lagi lah Nabi tak tanya. Bekas dia Nabi tak tanya dia mau basuh ke tak. Makan ni dia Nabi tak tanya dia mau buat dengan apa tak. Pak Nabi pakai perut ambil capuak dari mulut. Pas kita makan ni orang India. Lagi mana kita tidak yakinnya tak bubuh najis, makanlah tak ada gapo-gapo. Saya tasawuf. Bak tasawuf tak apalah. Saat ni kata boleh kodok. Boleh, tak ada masalah apa. Apa hukum mendengar muzik yang penyanyinya adalah orang perempuan? Memang perempuan suka menyanyi. Dalam jambannya menyanyi, ketika masuk dia menyanyi, basuh baju dia menyanyi, duduk saja pun menyanyi, mengiga pun menyanyi juga. Maka menyanyi ni tidak salah bagi orang perempuan. Hak salahnya orang lelaki mendengar suara perempuan yang enak yang menyebabkan dia terfikir. Maka itu haram kerana membawa kepada berzina. Lah ni kita dengar suara perempuan tu ada mikir bak nafsu ke tak? Lah ni ulama bahas. Sebab hak haramnya kalau suara dalam mazhab kita suara perempuan bukan aurat. Alal muktamad. Muktamad kata suara perempuan bukan aurat. Sebab dia nak kecek, dia nak nanya khabar, dia nak mengadu masalah. Kalau aurat agak payahlah masalah ni. Patu hak jadi haram dengan suara dia, kalau suara dia menyebabkan orang jadi teringat ke nafsu, jadi naik nafsu. Kita lah ni dengar suara perempuan, siapa perikat tu dok tanya. Dok. Kena pula menyanyi lagu Ya tarim kau. Tak ingat kau orang perempuan tu dah. Ataupun lagu selawat. Kita tak ingat kau perempuan tu dah. Tak ingat kau suara dia. Tak ada kata jadi mikir. Tak ada. Maka ternafilah hukum dia harus. Boleh dengar. Tetapi kalau suara perempuan, sama ada perkataan dia menyebabkan naik nafsu. Ataupun muzik dia. Muzik ni kadang-kadang jadi kita jadi mikir ikut muka lain. Tapi kalau muzik menyebabkan jadi semangat, ingat kepada agama. Supaya dalam mazhab kita main gini. Ding 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 ding. Gambus ini haram sebab benda bertali. Nabi larang. Cuba tengok pok kita, bulan puasa, dekat buka puasa. Ding 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 ding. Daripada jam cek ewo ambo lagi dok main gambus sebelum buka puasa. Ding 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 ding. Ho dengar tu ingat Mekah pok kita. Cek ewo kita ngeling, Mekah dah lah tak ada apa. Ada ingat perempuan? Ada ingat nafsu? Ada ingat majlis-majlis tari? Tak. Rasulullah larang dulu kerana ada benda-benda unsur lagu ni. Maka ada ulama kata apabila ternafi illat dia, sebab dia, maka ternafi hukum. Boleh dengarlah, haruslah. Sekalipun afdal dengar Quran. Harus tak sepetika, tak tahu ya. Tapi dengar dosa kodok ada ulama kata harus hukum dia. Macam mana kita nak tegur tok kita? Dia selalu tinggal semua rakaat dalam semaya. Allah, tok kita kali nyanyuk kau lagu mana? Nyo tak tinggal semaya, tanya dia lah, tok apa semaya maghrib 2 rakaat? Tok rasa pak dah. 2 rakaat. Bukan kata cukup lebih daripada 4 rakaat. Beratlah kata. Tengoklah dia masalah gapo tok kita tu dah. Cekak dia sengaja semaya Zuhur 1 rakaat munasabah. Mungkin dia tak ingat dah kau gapo dia. Apa maksud buruk siku kalau minta balik barang yang kita bagi kepada orang? Buruk siku makna dia buruk siku. Maka benda yang memalukan. Kita kalau buruk siku malu kat orang maka kita ambil semula barang hak kita bui kat orang ni malulah orang kerja lagu tu. Seolah-olah supaya buruk siku kita.
Maka orang kata benda ni memalukan seperti buruk siku. Buruk siku ni malu. Tu maknanya. Benda yang memalukan. Saya baru belajar ilmu guna kitab daripada live ustaz. Kitab yang mana patut saya belajar dulu. Belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Orang lain tu tak apalah. Tengok dulu bab kitab tauhid ko. Cari kitab tauhid dulu nombor 1. Kedua, kitab tasawuf. Belajar macam malam ni. Malam ni fardu ain ni. Nak ngaji ni. Kalau bab misalnya bab ungkudul lojeng. Kalau orang tak nikah lagi tak payah ngaji pun tak apa. Hak suami isteri. Pas bila masuk hamba jadi isterinya suami. Maka mengaji dulu ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf tu dulu. Adakah mengharapkan pahala dalam ibadat itu bermakna tidak ikhlas? Ya. Nisbah kepada ahli syariat itu sudah bagus dah. Sekalipun dia tidak ikhlas tetapi dia masuk dalam kategori niat yang baik. Ingat, beza. Niat yang baik itu kira dapat pahala dah. Kalau kita niat beramal kerana syurga, insya-Allah boleh syurga. Kita niat beramal kerana pahala, insya-Allah tu hawi pahala. Semua itu masuk dalam kategori niat yang baik. Tetapi ikhlas ini niat semata-mata kerana Allah. Ini lebih baik daripada niat-niat hak baik. Ya ada niat jahat ni buat amal kerana makhluk. Ni niat jahat. Hak niat baik seperti niat kerana syurga dapat pahala. Ni masuk kategori niat tu baik dah. Sekalipun tidaklah tinggi, tidak selalu bersih, tak apa jadi dah tu. Apa kau orang tua ambil makanan kita? Kita duduk makan, sipir sekejap atas meja, mari orang tua ambil, buat kelik rumah. Berdosa kau kita rasa sakut orang tua ni. Siapa dia orang tua ni? Mari makan, ambil makanan kita, mana tahu siapa dia. Siapa dia tak tahu, kita mana tahu. Ambil makanan orang tak boleh lah, makanan orang. Tak tahu siapa dia, ayat dia, cerita dia lagu mana. Imam batas maya, ganti makmum, ganti tu imam. Imam keluar lepas pada semaya baca Fatihah. Makmum bangun kena ganti kena baca Fatihah. Ya. Tok imam baca Fatihah, patut terbatal. Terketuk. Kelecak dia, pah dinding tu. Maka makmum pergi, ganti. Dia tak baca Fatihah lagi. Tak baca lagi sebab saya tunggu lepas pahala Fatihah tok imam. Maka dia kena baca Fatihah semula. Adakah benar membaca surah Ikhlas Qul Huwallahu 100,000 kali? Sesungguhnya dia telah dimerdekakan oleh Allah. Ada dalam kitab sebut siapa dia baca Qul Huwallahu 71,000 ataupun 7 laksa orang tua panggil. Bukan 100,000 ni banyak telajak dah tu. Mungkin ada riwayat lah kata 100,000, maka dia telah membeli dirinya daripada Allah, yakni dimerdekakan oleh Allah. Maksud dimerdekakan daripada api neraka ni. Kita tak akan jadi merdeka selama-lama dengan Allah. Tetap jadi hamba, duduklah mana-mananya. Maksud Tuhan merdeka ke? Bukan kita jadi bebas dah, tak perlu pada Tuhan dah. Kita masih jadi hamba tapi merdeka daripada api neraka. Sifat salbiyah ni adami ko amru intibari, terima kasih. Sifat salbiyah ini sifat adami dipanggil. Tiada sama sekali. Apa dipanggil sifat salbiyah ni sifat adami? Kerana dia tidak dan tiada. Tidak dan tiada. Tidak ada permulaan. Dahlah dia tu dimulakan dengan tidak. Patu tidak ada permulaan ni bagi tak ada. Kenapa? Tidak ada permulaan ni ada tak? Tak ada. Tidak berbila. Ada tak tidak berbila? Tak ada. Dahlah tidak. Tak ada dah pula. Dipanggil adami. Sifat adamiyun. Apakah pinjaman konvensional ni dan Islamik dikira riba? Konvensional ni pinjaman kena riba lah. Kau ada bank wi 100,000 atas 100,000 semula? Tak, 150,000 kau gapo. Islamik pun gitu juga. Pahok mana riba belaka? Islamik ni dia ada panel syariah dia. Ada ustaz-ustaz hok ngaji bab perbankan ni dia kata Islamik tak dikira riba. Lepas tu bayar lebih supaya tolong ni. Kita bayar perkhidmatan dia. Kayak orang kerja duk tulis hutang demo cemok mana. Hamba kena bayar demo nulis je 2 je. Duk kira pitih demo gapo dia. Lepas tu nilai duit akan susuk. Demo bayar 100,000 stoko. Hamba boleh buat macam-macam.
Pas kalau demo dok bayar 100 sekalipun 10 tahun 100 hang boleh beli gapo dok main 100 lagu ni. Nak beli pun payah. Nilai duit jadi hilang. Demo kena bayar nilai tu hilang tu. Maka kena bayar, kena bayar. Maka orang perbankan Islamik jawab lagu tu. Orang konvensional ni nampak jelas lah. Tak usah dok ambil lah. Kalau dah hok kata ada Islamik ambil tu lah. Kalau salah pun sek-sek panel syariah dia lah akan tanggungjawab. Kalau kita tengah mandi wajib, kita pergi kemaluan kita tetapi tak siap mandi lagi. Lepas tu mandi molek lah. Lepas pada tu boleh kodok. Kita semaya terus, tak boleh. Kita buat benda-benda yang membatalkan air semaya ketika mandi wajib, terketuk ko, setuh kemaluan ko, pergi isteri ko ketika mandi, semua mandi wajib tu tak boleh buat semaya. Kena ambil air semaya khusus pula, buat air semaya. Kalau orang-orang tua belajar ngaji surah Fatihah tak betul, payah nak baca. Betul, kerah lidah, lagu mana dengan semaya dia. Semaya sekadar dia mampulah. Penting alhamdulillah dia nak belajar semaya, nak betul Fatihah. Usahalah dia. Dok main Ramadan. Saja aku puasa Ramadan. Nya paksa pak cik tu suruh sebut Ramadan. Tak sebut pun sah. Lepas tu nak puasa lagu mana? Tak sebut Ramadan. Siapa dia kata wajib sebut Ramadan tak puasa? Litah di hati ya. Hamba nak puasa bulan Ramadan. Kalau dia sebut Ramadan, dari hati sebut Ramadan, dari hati dia masukkan Ramadan tu, cuma lidah hamba tak sebut Ramadan. Sah, tak ada masalah. Ni dok kata asudahlah pak cik nak puasa lagu mana? Puasa lagu mana? Ramadan tu lah. Kita niat ni bukan di lidah, niat di hati. Nak tanya apakah dimaksudkan harta sepencarian? Harta sepencarian ni harta yang dimiliki oleh suami selepas daripada berkahwin. Maka harta dia tu panggil harta sepencarian dengan isteri dia. Sekalipun suami saja yang bekerja, maka dia dikira berkongsi. Semua harta, misalnya lepas pada dia nikah, dia beli kereta, dia beli rumah, semua tu harta sepencarian. Isteri berhak memiliki separuh daripada harta tu. Tapi kalau harta tu dimiliki sebelum daripada berkahwin, ni rumah cik sewa hamba ni, saka, tanah sewa dia, kereta, maka tu bukan harta sepencarian, tu harta suami betul. Boleh kodok kita jauhkan daripada orang yang selalu buat hati kita terasa hati. Jadi tak mesra lah. Tanya mari kita pun jauh. Boleh lah. Pada duk balah gapo dia baik, tak usah duk saing. Duk dekat, duk mengata, duk gapo. Baik kita walau tak saing. Nak jaga hati lah. Boleh kodok saya nak tanya, kalau kita berzikir dalam satu nafas, tapi baca secara wakaf. Terima kasih Ustaz. Senapah tapi baca secara wakaf. Kalau menurut ilmu tajwid, wakaf ni kena berhenti nafas. Lagu mana baca senapah, khabar-khabar baca cara wakaf? Kalau bab beramal boleh. Ingat bab beramal tajuk lain, jangan campur dengan tajwid. Nama subhanallah. Minggu baru habis 33 subhanallah. Mutuh pak cik duduk subhanallah. Nama, jangan buat kerja lagu tu lah, tak beramal makanlah jawapan kita. Jadi kalau bab beramal boleh senapah baca ayat kursi ke apa? Tak apa. Putus-putus tengok. Allahullah. Misalnya putus kita baca dia. Tak apa. Itu dalam bab beramal lah. Kalau dalam bab tajwid, kalau maksud senapah wakaf, tak boleh senapah. Mesti kena putuskan nafas, ambil nafas baru dipanggil wakaf. Menurut tajwid. Nama. Ustaz, bagaimana cara mengetahui solat saya diterima? Lah ni tak suruh tahulah solat kita diterima tu kerja Tuhan. Bapa tanya hamba? Tanya Tuhan lah, tanya hamba. Penting kita semaya dah bersungguh-sungguh, insya-Allah Tuhan terima dengan kasih sayang dia, dengan rahmat dia. Masalah nak tanya hamba pun tak tahu sendiri. Hamba duk kecek selama kini, duduk mengajar, duduk gapo Tuhan terima kau dak apa pun tak tahu. Jadi nak tanya amalan terima ni payah kita nak royak lagu mana. Kadang-kadang amalan tak ikhlas dah Tuhan nak terima. Kadang-kadang amalan ikhlas comel dah Tuhan tak boleh terima. Pas lagu mana tak tahu. Jawapan ni bukan tanya hamba, tanya Tuhan sendirilah jawapan dia. Boleh ada soalan ditanya macam ni. Dia takut dah ni.
Apakah akan jadi pada alam ini jika Allah mati? Boleh kau dok? Ambo ambil soalan ni dia petik dalam buku Latihan Kafar tahun 5. Ada soalan dia kata kalau Tuhan mati ke mana jadi alam ni? Hak ni kita panggil pengajian ilmu tauhid. Pengajian ilmu tauhid ni dalam contohnya semua dalam ilmu tauhid satu istilah dipanggil fardu takdir. Fardu takdir. Lagu mana kita nak buat soalan andaya dalam pengajian ilmu tauhid mesti kena fardu takdir. Gapo dia fardu takdir? Pegang hak fardu, takdir ke hak lain. Kita pegang dah Tuhan ni tak akan mati. Kalau Tuhan mati, kena pegang dulu baru takdirkan. Baru kita wimi contoh. Kalau kita tak pegang, tak fardu, bahaya takdir lalu kafir. Sebab tu dalam ilmu tauhid ya istilah panggil fardu takdir. Pegang hak fardu baru kita nak takdir gapo-gapo. Misalnya lah kalau Tuhan lemah, kita dak pegang dah Tuhan kuasa. Jangan dok pakai kalau Tuhan lemah dengan kita pun kalau Tuhan lemah sungguh. Jangan jadi kafir lagu tu. Ya, tu panggil istilah fardu takdir. Maka boleh ditanya, boleh, tetapi kena fardu takdir lah. Adakah orang kafir termasuk umat Nabi Muhammad? Ya, tetapi ummatul dakwah. Umat yang masuk Islam dipanggil ummatul ijabah. Umat yang sahut dah seruan Nabi. Hak belum sahut dipanggil ummatul dakwah. Umat Nabi juga. Apa hukum orang beramal kau doa dalam mazhab Syafi'i seperti setuh oleh perempuan batal wuduk? Boleh hukum dia. Tapi beramal untuk persendirian. Setuh perempuan tidak wuduk. Beramal persendirian. Kita semaya seorang, kita jadi makmum. Jadi tu imam jangan. Sebab sembahyang kita berkait dengan sembahyang makmum. Kalau tu imam makmum tahu kita setuh bini kita, batas maya ambo nyanyo wak kerja lagu tu. Jadi kita khianat kepada makmum kita. Kalau kita jadi makmum seorang tak ada kaitan dengan sembahyang orang lagi, kita nak sembahyang lagu mana mazhab ke apa dia apa. Tapi kalau kita tu imam khianat makmum kita hak Syafi'i. Jadi untuk beramal diri sendiri boleh. Untuk sembahyang seorang kalau kita lorak dalam rumah ko, kita dengan bini kita mungkin kita mengaji sama-sama aling mari aling telajak dah pekor pak mazhab, setuh pun tak apa, menyepak pun tak apa, pakai semaya bila-bila setuh pun tak apa, ikut demo lah. Tapi jangan duk semaya dengan orang ramai, takut jadi khianat. Syarat rukun 4 Jumaat kita kena ngaji pula. Setiap pahala yang kita kumpul dikongsi dengan ibu bapa, perlukah niat selalu atau cukup seperti kita kata ya Allah segala pahala hamba serah kepada ibu bapa hamba. Tak apa boleh berlaku. Nak sekali niat pun boleh, nak 2-3 kali pun ikut kita lah. Antara selawat dan zikir mana hak lebih? Selawat lah, kerana dalam selawat tu ada zikir, dalam zikir tak ada selawat. Dalam selawat tu ada Nabi Muhammad, ada Allah, ada belaka. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ada, Muhammad pun ada. Kalau subhanallah, Muhammad ada mana? Kalau la ilaha illallah, Muhammad ada mana? Sekurang-kurangnya sebut nama. Memelah dalam la ilaha illallah tu ada Muhammad. Dalam bismillah tak ada nama Muhammad pun Muhammad ada. Apa? Muhammad ajar belaka-belaka ni. La ilaha illallah Muhammad ajar. Katanya bapa mix lagi dalam bismillah tu dulu dia buat cekor bismillahirrahmanirrahim. Mana Muhammad kata? Tak ada Muhammad, semua ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap kali mu baca bismillah mu ingat Muhammad ke ajar ni. Ada Muhammad dalam tu. Memang lagu tu. Tapi selawat ni sebut nama jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Allah dengan Muhammad. Sallallahu ala Muhammad lalu. Macam mana nak pilih hari pernikahan? Ada hari-hari seperti Allah Muhammad dah ajar kau macam mana, atau pilih hari selain pada hari Jumaat kau? Dia hari pernikahan ni adalah hari-hari dia lah. Tu pengalaman daripada orang-orang. Tengok hari ni biasa lagu ni. Dia panggil tengok kan. Bukan kita tahu nasib akan datang, tetapi biasa perubahan cuaca mempengaruhi suasana masyarakat. Kadang-kadang musim panas orang jadi serabut. Kita nak pergi minta orang musim panas, tak usah nak minta. Tengah hari diri tak boleh. Kena tahan musim sejuk, gapo dia pagi, pas tahan kenyang, pas suasana musim hujan orang tak pergi rumah orang. Dia mau tahu mana takut molek nikah. Tak tahu, tapi suasana tu tak comel. Maka orang-orang tua hak pengalaman dia tulis senara-senara waktu musim. Dia ngaji pok kita, reti makan nasi tidur tu ya, tengok internet tu ya. Orang tua dulu ya perhati alam ni. Sebab tu pok kita jahil banyak. Angin tiup lagu mana, angin tegara lagu mana, musim ni gapo dia, hak ni pengaruh ikan, hak ni pengaruh manusia, hak ni pengaruh goni. Kita kali dah tengok kakah tu dah. Alam tak saya tengok. Patu apabila orang tulis kitab mengenai alam, kita duk buat lolok gitu. Kita tak pernah mengaji, tak pernah kaji.
Jadi bolehlah tengok hari-hari tu tengoklah. Ambo pun tak ingat jugalah kena rojok juga dia ada kitab dia. Baca apa dia dah sekali baca boleh hilangkan penyakit stroke seumur hidup. Dia ada doa dia lah. Kena carilah doa angin ahma tulis. Doa angin ahma. Ustaz, apa hukum kalau kita tidak mengundi sebab kecewa dengan orang politik duk bergaduh sesama dia, rakyat jadi mangsa? Tak wajib mengundi lah. Mengundi ni tak wajib. Nak mengundi boleh, tak usah mengundi boleh, ikut demo lah. Apa penting makan nasi tu. Tuan guru, apa maksud wali majzub? Ada masih tak sekarang? Wali majzub ni wali yang Allah Ta'ala tarik perasaan dia kepada Allah serta merta. Dia tak ada gapo-gapo, tiba-tiba mari teringat ke Tuhan berjerit tiba-tiba. Siang malam duduk berjerit tak khabar apa. Tiba-tiba duk naung duk sebut Allah, 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 khabar tak tahu gapo dia. Maka tu panggil wali majzub, hati dia ditarik jazbah. Jazbah maknanya jazbah ni tarik ke secara cepat. Ni senjuh. Maka Tuhan senjuh hati dia tiba-tiba. Kadang-kadang orang tengah ngaji, kadang-kadang orang tengah menyaku, kadang-kadang orang tengah beki baik, kadang-kadang orang masuk tandah, perok tu bek wali majzub jadi. Nya tarik di Tuhan dalam tandah. Nya tarik orang tengah duk makan nasi, kabar-kabar dengan nasi-nasi tak tahu. Wali dulu lakoh tangga. Kan? Nya tarik Tuhan. 3 hari duduk tangga tu. Lepas pada 3 hari baru dia suruh khabar Allah. 3 hari nya tarik tu. Kerah tak tahu nak kata gua ni. Nya tarik tu kadang-kadang jadi tak khabar tu wali majzub. Ada dak lah ni ada tu. Tak tahulah siapa dia nya. Cari sendirilah. Hanya wali mengenal wali. Hamba bukan wali maka tak boleh kenal nipu belaka-belaka kalau hamba royak. Wallahu alam. Al-Fatihah.